Berikut, memandangkan Yang Berhormat ceras ada urusan kesihatan, maka saya mempersilakan Yang Berhormat Saratok. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Salam sejahtera dan terima kasih saya ucapkan kerana memberi ruang kepada Saratok untuk membahaskan perbelanjaan Persekutuan 2025 di Dewan Yang Mulia ini. Pertama, penyasaran subsidi RON 95. Tuan Yang Di-Pertua, intipati yang dinyatakan oleh Tambun ialah warga asing dan 15% teratas pengguna mahkaya menikmati 40% subsidi petrol RON 95 bernilai 8 bilion ringgit. Dan kerajaan akan terus menanggung subsidi yang dianggarkan berjumlah 12 bilion ringgit untuk keperluan 85% rakyat. Dan harga yang rendah menyebabkan kerajaan menanggung jumlah subsidi RON 95 tahun 2023 mencecah 20 bilion. Tuan Yang Di-Pertua, Tambun menyebut pinjamatan 8 bilion apabila warga asing dan T15 pengguna mahkaya ini dikecualikan daripada subsidi pada tahun hadapan. Walaupun langkah ini berniat baik, namun saya berpandangan ada beberapa perkara yang perlu diperhalusi terlebih dahulu sebelum penyasaran subsidi RON 95 ini dilaksanakan. Persoalannya, saya ingin bertanya dan mendapat penjelasan daripada kerajaan tentang beberapa persoalannya itu. Pertama, bagaimana pinjamatan 8 bilion ini boleh dicapai? Kesahihan angka 8 bilion ataupun 40% yang kononnya jumlah subsidi yang dinikmati oleh golongan mahkaya dan warga asing ini, adakah itu betul? Tidakkah anggaran 8 bilion ini terlampau tinggi? Walaupun pinjamatan ini agak signifikan jika kita merujuk kepada anggaran, kita perlu melihat lebih terperinci bagaimana angka kononnya 8 bilion ini akan dapat diperolehi. Saya ingin bertanya apakah mekanisme dalam mengenal pasti golongan mahkaya T15 ini secara spesifik. Di stesen minyak, kebanyakan orang yang membeli RON 95 ini adalah pengguna kereta biasa. Golongan mahkaya lebih cenderung menggunakan RON 97. Mana mungkin golongan mahkaya yang menggunakan kenderaan mewah seperti Mercedes, Lexus sebagainya menggunakan RON 95. Dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, adakah penjabatan ini benar-benar akan berlaku dan memberi manfaat kepada rakyat yang memerlukan, atau hanya angka yang cantik untuk dipamerkan memomokkan golongan kononnya mahkaya? Dari aspek pelaksanaan penyasaran subsidi ini mungkin menghadapi cabaran dari segi penguasaannya. Bagaimana kerajaan merancang untuk mengesan dan memantau pengguna mahkaya ini? Tanpa sistem pelaksanaan dan penguasaan yang berkesan, terdapat kemungkinan bahawa subsidi akan terus disalahgunakan. Ini juga mungkin membawa kepada masalah penyeludupan dalaman. Apabila harga minyak bagi kumpulan tertentu dikawal, golongan yang tidak layak mungkin cuba mendapatkan subsidi melalui kaedah yang tidak sah, termasuk penipuan dan manipulasi sistem. Selain itu, pasaran gelap mungkin muncul untuk mengeksploitasikan perbezaan harga tersebut. Oleh itu, penguasaan ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan mengekalkan keadilan dalam pengagihan subsidi menjurus kepada pembaziran sumber dan menjejaskan keberkesanan dasar ini. Bercakap berkenaan dengan pengesanan siapa yang sepatutnya dalam golongan mahkaya ataupun T10, ramai yang berpendapat bahawa tidak semua dalam kategori T15 ini adalah kaya atau berkemampuan tinggi. Ada di antara mereka masih mempunyai komitmen kewangan yang besar, walaupun pendapatan mereka melebihi 13,000 sebulan. Saya beri contoh. Di kawasan luar bandar Sarawak, di mana pekebun kecil kapur sawit sekarang ini menghasilkan tanaman sawit seluas 20 ekar, mampu mendapat pendapatan 13,000 sebulan yang menerima bayaran menerusi akaun peribadi. Adakah kerajaan menerusi rekod pendapatan sebulan ini akan mengkategorikan pekebun kecil tersebut sebagai golongan mahkaya T15? Adakah pekebun kecil ini juga akan dihapuskan bantuan perubatan dan pendidikan? 2. Cadangan pengecualian
Sabah Sarawak daripada program penyasaran subsidi RON 95. Saya berdiri di sini untuk membawa suara rakyat Sabah dan Sarawak yang berada jauh namun dekat di hati. Saya ingin menyeru agar kerajaan mempertimbangkan untuk mengecualikan Sabah Sarawak daripada program penyasaran subsidi RON 95. Seperti mana pengecualian dari program penyasaran subsidi diesel pada tahun lepas. Sabah Sarawak merupakan negeri pengeluar petroleum. Oleh itu, semua rakyatnya patut menerima subsidi RON 95. Saya percaya sekiranya kerajaan dapat mengecualikan rasionalisasi diesel bagi Sabah Sarawak, tidak mungkin kerajaan tidak dapat meneruskan pengecualian yang sama terhadap RON 95 dan saya pasti ahli parlimen dari Sabah dan Sarawak akan bersetuju dengan cadangan saya ini. Tuan Yang Pertua, semua sedia maklum tentang keadaan geografi dan demografi kami di Sabah Sarawak. Banyak kawasan jauh di pedalaman dan hanya boleh diakses melalui laluan sungai, tidak berjalan yang tidak berturap ataupun perjalanan berjam-jam di mana penempatan yang amat berselerak. Ini akan menaikkan kos mobiliti. Ditambah lagi penaikan kos bahan api yang akan menambahkan kos sara hidup. Yang ketiga, Perjanjian Malaysia 1963. Isu MSC3 ini bukanlah perkara baru. Namun ia adalah asas kepada penyatuan Malaysia yang kukuh dan berdaulat. Dalam perjanjian tersebut, Sabah dan Sarawak dijanjikan hak-hak tertentu. Seperti yang kita semua sedia maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pernah menyebut untuk menyelesaikan isu berkaitan MA 63 dalam tempoh setahun. Dan media juga pernah memetik kenyataan Timbalan Menteri 2 pada 8 Disember 2022 di mana beliau dipetik berkata, saya diarahkan oleh Perdana Menteri untuk menyelesaikan segala tuntutan dalam MA 63 dalam tempoh sebulan. Janji ini telah memberikan harapan yang tinggi kepada rakyat di Sabah Sarawak. Mereka menunggu dengan penuh harapan bahawa isu-isu yang membelenggu mereka selama puluhan tahun akan berakhir menemui jalan penyelesaian yang adil. Namun, kini setelah hampir 2 tahun, kita masih menyaksikan isu-isu utama dalam MA 63 belum dapat diselesaikan. Saya mohon kerajaan untuk menguatkan janji tersebut dengan memastikan rundingan-rundingan berkaitan MA 63 disegerakan, ditamatkan dengan penyelesaian yang tuntas. Antara isu-isu penting yang belum ditamatkan penyelesaian termasuklah isu pengagihan gas di antara Petronas dan Petros yang merupakan syarikat milik kerajaan Sarawak, hak autonomi pentadbiran dan kewangan serta peruntukan pembangunan yang sewajarnya. Begitu juga isu pemberian khas hasil bersih 40% di bawah artikel 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan kepada Sabah. Mineral minyak dan medan minyak atas laut wilayah 2012 hak Sabah Sarawak ke atas pelantar benua serta pertambahan perjawatan perkhidmatan awam Sabah Sarawak di bawah perkara 112 Perlembagaan Persekutuan. Pertambahan bilangan ahli Dewan Rakyat dari Sabah Sarawak di dalam Dewan Rakyat. Dan cadangan pindaan 95B Perlembagaan Persekutuan mengenai ubah suaian bagi negeri Sabah dan Sarawak mengenai pembahagian kuasa perundangan. Rakyat Sarawak berhak menikmati hasil yang lebih adil daripada kekayaan sumber mereka. Mereka juga berhak kepada autonomi dalam mengurus hal ehwal negeri masing-masing sesuai dengan perjanjian yang termaktub dalam MA 63. Saya ingin menegaskan keadaan untuk Sabah Sarawak bukan saja soal undang-undang atau perjanjian, akan tetapi ia adalah soal moral dan tanggungjawab bagi sebuah negara persekutuan. Yang keempat, peruntukan untuk sekolah-sekolah daif di negeri Sarawak. Melalui pembentangan Belanjawan 2025 oleh Menteri Kewangan, Kementerian Pendidikan telah menerima agihan sebanyak 64.1 bilion. Antara yang menarik perhatian saya adalah 2 bilion disediakan untuk projek naik taraf dan penyelenggaraan sekolah di seluruh negara. Daripada 2 bilion tersebut, 1 bilion untuk menaik taraf prasarana daif di 543 buah sekolah terutamanya di Sabah Sarawak dan 44 buah sekolah baru akan dibina pada tahun hadapan. Jumlah tersebut adalah untuk seluruh negara dan bukan untuk Sabah Sarawak saja. Dengan itu, saya ingin meminta kerajaan memberikan perincian secara spesifik berapakah yang akan diperuntukkan untuk Sabah Sarawak. Jumlah tersebut tidak akan mencukupi untuk Sabah Sarawak dan juga untuk seluruh negara.
Saya risau dalam konteks Sabah Sarawak ini akan mendatangkan lagi banyak masalah. Makin banyak projek sakit yang akan melibatkan sekolah-sekolah akan timbul. Dalam masa yang sama juga saya ingin meminta Menteri Pendidikan untuk memberikan perincian peruntukan yang akan disalurkan di Seratok, terutamanya peruntukan untuk menaik taraf prasarana sekolah daif, memandangkan di Seratok terdapat banyak sekolah daif yang memerlukan penyelenggaraan dan naik taraf dengan segera. Tuan dan Pertua, masih di bawah Kementerian Pendidikan, saya ingin bertanya mengenai status pembinaan sekolah SK Abang Leman di Kabung. Projek tersebut mengalami banyak kelewatan dan mengikut rancangannya dijangka siap pada Mei 2024. Kalau tak silap saya, projek ini sepatutnya sudah siap pada November 2023, tetapi sehingga kini November 2024, projek tersebut belum siap lagi. Pada masa sekarang tak ada apa-apa kerja fizikal yang berjalan. Jadi bilakah ia akannya siap? Oleh itu saya bertanya, apakah tindakan daripada pihak Kementerian Pendidikan untuk memantau dan sekaligus mengaktifkan projek ini dengan seberapa segera supaya tidak dilabelkan sebagai projek sakit. Balai Bomba Kabung. Tuan Yang Pertua, saya ingin menarik perhatian KPKT akan kejadian di Kabung pada 16 Oktober 2024 di mana sebuah kedai runcit yang bersambung dengan sebuah rumah kampung, hilir Kabung, hampir musnah dijelat api. Syukur tiada kemalangan kerana api mampu dikawal dan merebak. Bayangkan malapetaka yang akan berlaku sekiranya api tersebut gagal dikawal. Dalam kejadian ini, saya memuji tindakan pantas daripada pasukan bomba Sukarela Kabung yang bertindak serta-merta dengan pantas membantu, mengawal dan seterusnya memadamkan kebakaran tersebut. Untuk makluman Menteri, pasukan bomba Sukarela Kabung telah ditubuhkan pada tahun 2020 hasil daripada kerjasama di antara penduduk setempat bersama dengan Balai Bomba dan Penyelamat Seratok dan juga Pusat Khidmat. Sebagai langkah awal pada masa itu, saya peruntukkan RM40,000 untuk membeli peralatan kebombaan selain daripada dana dari pihak SDG. Tetapi sudah pasti peralatan tersebut tidak mencukupi dan tidak dapat menampung keperluan sekiranya kejadian kebakaran yang lebih besar. Oleh itu saya memohon perhatian Menteri untuk menyegerakan pembinaan Balai Bomba di Kabung, dan menurut jawapan Menteri KPKT pada saya bertarikh 19 Mac 2024, KPKT mengesahkan tapak Balai Bomba dan Penyelamat Kabung telah dikenal pasti dan terletak di sebahagian tapak tanah yang strategik dengan keluasan 10 ekar. Ini membuktikan ada yang keperluan mendesak untuk membina Balai Bomba di kawasan Kabung tersebut. Projek Jalan Kupang Bajau. Tuan Yang Pertua, projek ini merupakan sinaran bagi penduduk kawasan Kampung Kupang dan sekiranya projek tersebut tidak dibina, dia tidak akan membawa manfaat kepada penduduk setempat. Kebun kecil yang berdekatan dan akan memberi impak yang besar kepada penduduk di kawasan sekitarnya. Projek ini yang dijadualkan pada Oktober 2022 melibatkan pembinaan jalan berturap 16.9 km bagi menggantikan jalan berbatu sedia ada dengan kos keseluruhannya pada awalnya 90 juta masih belum dilaksanakan. Dulu saya menyatakan kebimbangan mengenai isu kelewatan ini kerana kos-kos pembinaannya akan makin lewat makin bertambah. Jadi mengapakah terjadi kelewatan dalam projek yang satu-satunya menjadi harapan penduduk Kupang dan kawasan sekitarnya? Warga Kupang menunggu jawapan daripada Menteri. Dengan ini saya ingin mengakhiri ucapan saya. Sekian, terima kasih pada Tuan Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat.